Hai, Assalamualaikum. Saya Haziq. Dalam video ni, saya akan membincangkan dengan anda secara ringkas bagaimana cara membeli emas dan melabur emas yang betul dan selamat. Pelaburan emas memerlukan cara membeli emas dan cara melabur emas atau teknik yang betul dan selamat agar kita dapat memaksimalkan keuntungan dalam pelaburan emas fizikal. Sebelum melabur emas atau membeli emas jongkong atau shilling dinar, kita mesti memeriksa syarikat dan memastikan ianya sah dan mempunyai spread. Spread ni adalah beza harga jual dan beli yang rendah. Okey, di sini saya nak kongsikan 5 aspek sebelum anda membeli emas. Dan yang pertama adalah hanya beli emas fizikal yang boleh anda pegang di tangan, atau beli emas dapat emas, bukan beli emas dapat number ataupun sebagainya. Kenapa? Pertama, ia mengurangkan risiko anda ditipu. Kedua, ia lebih selamat. Maksud saya, jika apa-apa berlaku kepada ekonomi negara atau pihak syarikat, bank tempat anda beli emas itu seperti tutup ke ataupun bankrupt ke, anda tidak perlu risau sebab anda ada emas fizikal di tangan. Atau jika suatu hari nanti negara kita mengalami masalah hyperinflasi dan suasana menjadi kacau bilau, anda tidak perlu risau. Anda boleh menggunakan emas dan menjualnya di mana-mana saja untuk mendapatkan wang untuk memulakan kehidupan baru. Okey, yang kedua adalah membeli emas hanya sebahagian saja daripada wang anda. Ibarat kata mentor kewangan Azizi Ali, beliau katakan jika kita nak maju ataupun menjana profit yang tinggi dalam pelaburan emas, kita perlu spend sehingga 70 ke 80% daripada duit kita, wang kita untuk melabur di dalam industri emas. So makin banyak kita melabur, makin banyak kita dapat return lah. Sebagai contoh, jika kita membeli 1 gram pada tahun 2017 dan kita menjual pada tahun 2020, mungkin kita akan dapat untung dalam RM80. Tapi jika kita membeli 1 kilo pada tahun 2017 dan kita menjualnya pada tahun 2020, kita akan membuat profit sebanyak RM80,000. Tapi ingat, tak perlulah kita bekukan semua duit kita dalam bentuk emas dan simpan separuh ataupun gunakan 30 ke 40% saja untuk convert kepada emas sebagai simpanan, dan yang lebih tu kekalkan dalam wang kertas. Okey, yang ketiga adalah membeli emas waktu anda ada duit sekarang. Jangan tunggu emas harga rendah. Perkara ni selalu dikatakan oleh siapa yang jual emas, seller emas, dealer emas. Dia akan kata waktu yang sesuai untuk kita beli emas adalah hari ini. Sebenarnya untuk kita beli emas ni, mungkin kalau kita dah lama berada dalam industri emas, kita boleh baca graf emas lah. Tak semestinya okey kena beli, kita akan beli hari ini. Mungkin kita akan tengok graf tu macam akan menurun RM2-3 ke dalam masa 2-3 hari. So kita boleh plan untuk beli hari tu. Tak semestinya kita plan untuk beli hari Sabtu ni dan hari Sabtu ni kita perlu beli. Kita perlu tengok graf jugalah untuk mengelakkan kerugian. Mungkin tak banyak RM2-3, tapi kalau anda membeli dalam jumlah yang besar, ia akan merugikan anda lah. Tetapi jangan bertangguh terlalu lama. Jangan bertangguh bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan nak tunggu ekonomi semakin baik. Anda dapat lihat waktu PKP ni pun emas semakin naik berbanding sebelum. Mungkin hari tu emas dalam 240 per gram dan hari ini emas dah naik sampai 264 per gram berdasarkan emas public gold. Okey, seterusnya beli emas yang mudah dijual beli. Tidak cerewet dengan syarikat pelaburan emas yang sah. So maksud dekat sini adalah anda beli emas yang mudah dicairkan. Seperti anda beli emas yang 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram. Jangan terus membeli emas yang jongkong 100 gram ataupun 1 kilo, sebab untuk mencairkannya memakan masa. Sebab kita tak tahu bila mana kita nak menggunakan duit. Mungkin kita nak guna duit on the spot dan kita nak guna dalam jumlah yang sikit. Tidak berbala untuk kita jual dalam kuantiti yang banyak. Mungkin kita boleh jual 5 gram, 10 gram sekali jual, dan yang lain tu kita boleh simpan untuk jangka masa akan datang. Dan yang akhir sekali, jangan terlalu mudah menjual semula emas anda. Walaupun emas tu kita boleh jual semula untuk membuat keuntungan, tetapi konsep emas adalah kita beli dan simpan dan gunakannya untuk sesuatu benda yang bermanfaat, ataupun kita nak guna dia dalam investment yang lain ataupun untuk modal perniagaan. So jangan kita terlalu suka ataupun excited untuk kita beli emas minggu depan jual, beli emas minggu depan jual, kecuali anda memang betul-betul trader ataupun anda betul-betul fokus dalam bisnes jual beli emas dan anda invest untuk 100% komitmen dalam bidang emas. Tapi jika anda fokus untuk simpanan jangka masa panjang, jangan jual emas anda untuk lihat duit banyak dalam bank, untuk lihat number banyak dalam bank, tetapi simpan emas sebab anda akan menggunakannya di waktu anda terdesak. Okey, saya rasa cukuplah 5 poin untuk setakat ni. Walaupun poin ni sentiasa diulang-ulang, tapi ia adalah penting untuk peringatan kita bersama. Hope perkongsian kali ini mendapat manfaat bersama. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jika anda berminat untuk menyimpan emas, untuk mengetahui sedikit sebanyak berkenaan emas, anda boleh tinggalkan komen di bawah ataupun anda boleh klik link yang saya dah sediakan di ruangan description untuk terus menghubungi kami. Jumpa di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.